Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Syahrizwan bin Abdul Hi. Saya selaku ketua dari kumpulan Holocaust Studio. Hari ini kami akan mengupas atau membincang tentang kebahagiaan dan kesengsaraan. Tapi sebelum itu, saya akan beritahu ahli kumpulan saya. Pertama, Wajidi. Kedua, Khalid. Ketiga, Akli. Keempat, Rashid. Kelima, Syahmi. Keenam, Adi. Dan akhir sekali saya. Kami dari jurusan Mekatronik dan merupakan semester 1. Sebelum saya membuang masa lebih lagi, saya akan pindahkan video ini kepada kawan saya akan menerangkan tentang bahagia dan kesengsaraan. Roll it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Azman. Hari ini saya akan membentangkan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan, apa itu kebahagiaan? Menurut Kamus Dewan, kebahagiaan adalah keadaan hidup yang aman, damai serta gembira. Dengan kata lain, kebahagiaan melebihi kegembiraan. Umumnya, kegembiraan amat berkait dengan sesuatu kejadian atau pencapaian yang khusus. Sedangkan kebahagiaan berkait dengan keadaan yang lebih umum seperti kesenangan hidup atau kehidupan berumah tangga. Bagaimanapun, kedua-dua perasaan ini adalah amat berkait dan juga amat subjektif. Kebahagiaan seseorang tidak dapat diukur atau digambarkan dan berubah-ubah mengikut keadaan dan peredaran masa. Orang yang kelihatan bahagia tidak semestinya bahagia, dan orang yang kelihatan tidak bahagia tidak semestinya tidak bahagia. Cuma orang itu sendiri yang tahu sama ada dia bahagia ataupun tidak. Pengertian kebahagiaan berbeza antara setiap individu. Sama ada yang mengatakan kebahagiaan ada dalam harta, kediaman yang selesa, kecantikan, kesihatan dan juga dalam cinta. Tapi kami akan ketengahkan kebahagiaan dalam bersyukur, minda dan silaturahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Ni'mat Wazdi. Saya akan teruskan isi kedua dalam kesengsaraan. Kesengsaraan atau dalam kata lain iaitu penderitaan dan juga dalam arti kata luas bermakna kesusahan dan keperitan seseorang individu. Kesengsaraan boleh jadi dalam bentuk fizikal dan juga mental. Tahap kesengsaraan ini boleh dikategorikan ringan sehinggalah sangat teruk, sehinggakan ada individu yang sanggup membunuh diri. Kesengsaraan mental juga dipanggil psikologi atau emosi. Kesengsaraan mental adalah di mana seseorang itu merasakan dirinya kosong, merasakan kehidupan yang tidak berguna, tidak ada tempat bergantung atau sudah putus harapan dalam segala hal. Contohnya, individu tersebut akan berada dalam kesedihan, kemurungan, kebencian, cemburu, iri hati, kekecewaan dan patah hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adib Hifzuddin bin Harun. Hari ini saya akan membincangkan tentang faktor-faktor untuk mencapai kebahagiaan. Antaranya ialah dengan mengendalikan minda kita dengan sebaik yang mungkin. Kebahagiaan kita bergantung pada di mana kita menumpukan minda kita. Lalu ada perkara yang kita inginkan dan perkara yang tidak kita inginkan. Perkara yang ada dan perkara yang tidak ada. Persoalannya ialah di manakah kita memfokuskan pemikiran kita. Apabila kita memberikan tumpuan pada apa yang kita mahu dan perhatian kita akan tertumpu di sana, idea-idea baru akan mula muncul untuk menyokong kita dalam memenuhi keinginan itu. Selain itu, kita juga boleh mencapai kebahagiaan dengan cara bersyukur. Cuba kita mengambil sikit masa untuk melihat dengan hati yang terbuka dan bertanya pada siapa dan untuk apa kita bersyukur. Siapa yang memberikan kebaikan pada kita hari ini? Siapa yang menyokong kita dalam sesuatu yang kita perlukan atau kita kehendaki? Siapa yang menyumbang kepada kita? Apa yang kita lihat atau dengar
yang dapat menyentuh hati kita. Jika tidak ada yang berlaku pada hari ini, mungkin kita boleh mengingat kembali apabila ia berlaku. Sama ada berfikir tentang masa lalu, sekarang atau masa depan. Fikiran kita akan mewujudkan perasaan, berfikir tentang orang-orang yang membuat kita tersenyum dan membawa kepada keseronokan. Semakin banyak kita berfikir fikiran yang menggembirakan, semakin banyak kebahagiaan yang akan mendatang. Dan akhir sekali ialah dengan menjalinkan hubungan silaturahim. Sama ada menghubungkan melalui hubungan intim, persahabatan atau persatuan kumpulan. Berapa banyak tenaga yang kita masukkan ke dalam sesuatu hubungan itu. Kita semua perlu memberi dan menerima sokongan dan kesenangan, dan ingin merasa benar-benar dilihat, diketahui dan dihargai. Hubungan silaturahim yang baik dapat menawarkan satu sumber kebahagiaan yang besar apabila kita menikmati, menerima dan saling menyokong dalam mengembangkan sambil mengambil langkah baru yang mencabar untuk diri kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai. So tadi korang dengar pasal kebahagiaan. Jadi dalam bahagian ni saya dengan ahli kepelai lain akan terangkan ke orang pasal kesengsaraan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada 4 perkara yang boleh mendatangkan kebahagiaan dan ada 4 perkara yang boleh mendatangkan kesengsaraan. So sedikit disclaimer kepada korang, saya bukan seorang ustaz dan pakar dalam bidang mentafsir hadis. So sebarang penerangan dalam video ni dah saya buat research pasal penerangan ni yang dah diterangkan kepada ustaz-ustaz. So apa 4 hal yang boleh mendatangkan kesengsaraan? Salah satunya adalah mempunyai seorang isteri yang buruk. Apa yang dimaksudkan dengan isteri yang buruk adalah bukan seseorang isteri yang tidak mempunyai rupa paras cantik, tetapi seorang isteri yang mempunyai rohani yang buruk, akhlak yang buruk, tiada sopan santun dan sebagainya. So begitu juga sekiranya seseorang isteri mempunyai suami yang panas baran, kaki pukul, tidak amanah dan sebagainya, itu pun boleh mendatangkan kesengsaraan kepada seorang isteri. Jadi itu je lah. Dah lah, tunggu lagi satu. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Rashid bin Safi'ai. Nombor pendaftaran 201061289. Saya akan mengulas dan menguraikan tentang kesan kebahagiaan. Yang pertama, kesan kebahagiaan ini dapat melahirkan satu generasi yang berketerampilan. Dalam sebuah keluarga mempunyai ibu bapa yang bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak berakhlak mulia. Oleh itu, kita dapat melahirkan generasi yang mempunyai kemampuan dalam menggalas tanggungjawab untuk memimpin negara pada masa akan datang. Seterusnya, kesan kebahagiaan yang kedua ialah dapat meningkatkan produktiviti masyarakat. Keluarga mempengaruhi jati diri sesebuah masyarakat. Keluarga yang bahagia, yang memiliki nilai kasih sayang, hormat menghormati dan tolong menolong antara satu sama lain dapat melahirkan masyarakat yang hidup dalam keadaan harmoni, sejahtera dan bahagia. Terakhir ialah kesan kebahagiaan ini dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Hal ini kita dapat kaitkan bila masyarakat hidup dalam keadaan yang bahagia, harmoni dan sejahtera, kita dapat menyambung kesinambungan generasi untuk masa hadapan negara. Seterusnya, kita dapat melahirkan modal insan yang berkualiti untuk memimpin masa depan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khalid bin Walid. Hari ini saya akan memberikan hujah tentang apa itu kesengsaraan fizikal. Sebentar tadi rakan sekumpulan saya tadi telah memberikan penerangan tentang kesengsaraan mental. Saya mulakan dengan definisi apa itu kesengsaraan. Idea daripada kesengsaraan dari bahasa Latin merujuk kepada kemiskinan yang sangat ketara ataupun melampau. Oleh itu, sesiapa yang hidup dalam kesengsaraan menderita semua jenis kekurangan dan kesukaran. Kesengsaraan bermaksud tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk memenuhi keperluan asas. Dengan kata lain, orang yang berada dalam kesengsaraan tidak mempunyai wang untuk membeli makanan, ubat-ubatan, dan mereka juga tidak mempunyai peluang untuk mengakses perkhidmatan-perkhidmatan seperti pendidikan dan kesihatan. Sebagai satu contoh, di satu komuniti mereka tidak dapat mengakses perkhidmatan
elektrik dan air. Oleh itu, kehidupan mereka menjadi susah dan menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan kehidupan dengan mudah dan akan menyebabkan mereka sentiasa berada dalam kesengsaraan. Oleh itu, kesengsaraan ini akan menyebabkan mereka mengalami kesusahan hidup dan kemudiannya akan mempunyai komuniti yang mundur dibandingkan dengan komuniti-komuniti yang dapat mengakses pelbagai perkhidmatan. Akhir sekali, kesengsaraan dalam kata lain ialah seseorang yang sengsara, iaitu kehancuran atau kejam. Dalam konteks yang lain ialah yang salah. Itu saja penerangan saya tentang kesengsaraan fizikal. Sekian, terima kasih. Sebentar tadi kawan-kawan saya telah menerangkan satu persatu tentang kebahagiaan dan kesengsaraan. Sekarang ni saya akan membuat kesimpulan ke semua yang mereka bercakap sebentar tadi. Wang ringgit, pangkat, kedudukan, harta benda dan cahaya mata yang cemerlang bukanlah kayu pungkus sebuah kebahagiaan. Bahagia itu tidak bersandar pada kemegahan semata-mata. Apa guna semua kemewahan sekiranya hati tidak tenang? Kebahagiaan itu sebenarnya terletak pada diri sendiri dan hati, kerana hanya diri yang dapat menentukan hala tuju kehidupan sama untuk mengecapi kebahagiaan atau kemewahan. Lumrah kehidupan masa kini membuatkan semakin ramai manusia lebih mementingkan kebendaan, memandang kemewahan berbanding ketenangan, memilih untuk diri disanjungi walaupun hakikatnya jauh di sudut hati ada sedikit pun rasa tenang dan bahagia. Semua hanya berpura-pura demi mendapatkan kemewahan dunia. Ramai yang sanggup mengorbankan kebahagiaan diri dan insan sekeliling. Mereka sanggup bekerja siang dan malam. Masa hanya dihabiskan dengan memenuhi tuntutan dunia. Kebajikan diri dan keluarga terabai, sehingga kan ada yang menyatakan hidup ini hanya untuk mengumpul harta benda. Kalau nak bahagia, kami mempunyai 7 kunci kebahagiaan hidup. Pertama, jangan membenci sesiapa pun walau ada yang menyalahi hakmu. Kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah ketika saat genting. Ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun sebab ada. Keempat, jangan memutus doa untuk saudara mukmin. Kelima, perbanyakkanlah memberi walaupun anda sedang susah. Keenam, senyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan akhir sekali, ketujuh, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah yang datang dalam hidup kita. InsyaAllah semua kunci kebahagiaan hidup yang saya nyatakan tadi, kalau anda buat, hidup anda akan dirahmati oleh Allah, InsyaAllah. Sekian daripada saya dan ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih.